Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 2. So, kita jumpa lagi sekali untuk 10 minit sahaja ataupun mungkin saya cuba kurang daripada 10 minit minggu ini sebab minggu depan kita dah cuti. So, minggu ini saya cuba secepat yang boleh untuk habiskan pengajaran hari ini supaya anda dapat isi kehadiran dengan sangat baik. So, kita akan mulakan hari ini dengan soal jawab ulang kaji pengajaran. Sama. 10 minit ini saya bagi satu contoh, anda tengok cara menjawab supaya senang. Mesti ramai tanya-tanya lagi kan? Minggu lepas tak ada putih. Minggu ini kembali saya bertukar menjadi objek putih. Kenapa? Sebab saya nak sembunyikan kehansoman saya. Cukup jawapannya. Okey. So, hari ini kita akan teruskan kepada perbincangan satu contoh soalan saja. So, kita teruskan. Saya tak nak ambil masa yang panjang supaya anda semua tidak stres. Okay? So, kita teruskan kepada contoh soalan. Saya tengok kejap, jadi tak? Oh, okey, jadi cantik. Okey. Contoh soalan untuk anda di mana berkaitan dengan bab 8 ini bab 8 pula, bab 6 iaitu telekomunikasi di Malaysia. Kenapa saya banyak typo dah mulut pun? Sebab jam saya sekarang sudah menunjukkan jam 2:20 pagi. Sangat-sangat penat tapi semua saya buat ini untuk anda. So, siapa yang menghargai, syukur sangat. Tapi yang tak menghargai, sakit hati sangat. Tapi tak apa. Saya jalankan tanggungjawab saya. Okey. Contoh soalan untuk anda adalah huraikan kesan positif telekomunikasi di Malaysia. Huraikan kesan positif telekomunikasi di Malaysia. Kesan positif adalah kesan baik. Macam dah bagi tahu. Ada banyak kesan baik tadi. Pilih saja. Pada buku teks, terang-terang pada muka surat 97, kesan positif telekomunikasi terhadap pembangunan negara ada 2, 4, 6, 8. Kita ada dunia tanpa sempadan, kita ada e-perbankan, kita ada multimedia interaktif, kita ada telesidang, kita ada perkhidmatan telekesihatan, kita ada e-kerajaan, kita ada e-dagang dan kita ada peluang pekerjaan. 8. Pilih mana saja anda nak. Yang penting fakta yang anda pilih mesti huraiannya anda tahu buat. Huraiannya mesti faham dan betul. Ramai yang dia pilih fakta dah betul, huraiannya dah sangkut dah. Dia tak pandai buat huraian, dah rugi markah. Pilih yang kita pandai hurai. Jelas Kalau mic saya teruk sangat bunyi, saya minta maaf sebab mic saya rosak. Tadi pun saya dah rakam form 1 tulis, dengar balik macam Allah bunyi bising. Nantilah saya pergi beli Saya pergi beli nanti. Okey, saya pergi beli nanti. Okey, cuti sekolah nanti insya-Allah. Okey, kita teruskan. Huraikan kesan positif telekomunikasi di Malaysia 6 markah. Bila sebut 6 markah, anda kena ada fakta, huraian, contoh. 1 markah, 1 markah, 1 markah, 3 markah. Fakta, huraian, contoh lagi yang kedua, perenggan kedua, 3 markah. 2 perenggan, 6 markah. Jelas So, pada ruangan menulis, saya laju sikit ni. Pada ruangan menulis jawapan, anda akan terus menjawab soalan. Menjawab apa? Daripada soalan, kita mulakan menjawab soalan. Huraikan kesan positif telekomunikasi di Malaysia. Jawab soalan dia. Kesan positif telekomunikasi di Malaysia yang pertama ialah apa? Anda pilih yang mana? Kalau saya pilih perbankan dulu kot. Saya pun lupa. Perbankan lah. Okay, saya lock. Perbankan lah. Okay, so saya menjawab. Kesan positif telekomunikasi di Malaysia yang pertama ialah terdapatnya kemudahan e-perbankan. Titik. Itu adalah fakta yang pertama. Okey, apa pula kacau ni? Okey. Fakta yang pertama, 1 markah, titik. Relax.
sebelum kita teruskan kepada huraian, saya berikan kata kunci yang ketiga ialah Malaysia. Huruf kecil semua, rapat-rapat. M-A-L-A-Y-S-I-A. Malaysia. Titik. Titik ada. M-A-L-A-Y-S-I-A. Malaysia. Cukup. Okey. Huraikan e-perbankan ini apa. Macam saya bagi tahu tadi, e-perbankan ini adalah di mana bila kita menggunakan internet, kita tak perlu pergi ke bank. Kita boleh selesaikan pelbagai urusan tanpa perlu pergi ke bank. Buatlah huraian macam mana pun, janji benda itu berkaitan dengan e-perbankan, saya bagi markah. Huraiannya adalah, dengan adanya kemudahan e-perbankan ini, pengguna sudah tidak perlu beratur di kaunter bank untuk selesaikan pelbagai urusan bank. Sebaliknya, cuma perlukan kemudahan internet saja. Internet saja. Di mana saja kita berada, janji ada internet. Walaupun dalam hutan, janji ada internet, kita boleh cek duit, transfer duit, dapat duit, semua kita boleh buat. Hanya ada liputan internet. Huraian, satu markah. Contoh, sebagai contoh, mulakan ayat sebagai contoh. Contoh ini apa? Nama. Nama apa-apa pun. Sini kita boleh guna letak nama apa? Nama bank ataupun nama apps bank, ataupun nama benda-benda yang berkaitan dengan e-perbankan itu, nama e-perbankan itu. Sebagai contoh, perkhidmatan e-perbankan yang terdapat di Malaysia adalah seperti Maybank Tuju dan Bank Islam Biz. Cikgu, saya tak nak buat lah Maybank Tuju dan Bank Islam Biz. CIMB Click boleh. Saya letak My BSN boleh. Apa-apa saja yang anda tahu. Okey, yang penting nama itu Maybank Tuju tu nama e-perbankan. Bank Islam Biz nama dia. Contohlah tu. 3 markah. Boleh? 3 markah. Okey. Saya teruskan ke perenggan yang kedua dengan pantas. Kalau boleh tak sampai 10 minit hari ni habis contoh kita. Settle. Contoh kedua, kita mulakan balik menjawab kesan positif telekomunikasi di Malaysia. Yang kedua lah pula ialah apa? Saya pilih telekesihatan. Anda pilih benda lain tak kisah. Saya pilih telekesihatan. Kesan positif telekomunikasi di Malaysia yang kedua ialah melalui perkhidmatan telekesihatan. Titik, relax. Titik. Fakta, 1 markah. Sambungkan dengan huraian. Huraian cerita berkaitan dengan telekesihatan. Macam saya cerita tadi, pengalaman saya sendiri pun, doktor pakar, walaupun dia tak ada di kawasan itu, tapi dengan telekesihatan, dia boleh secara live, dia tengok pesakit dia secara live. Lepas tu dia boleh bagi tahu doktor kat situ nak buat apa. Itu telekesihatan. So, huraiannya, pesakit dapat diperiksa oleh doktor pakar secara jarak jauh dengan hanya menggunakan kemudahan telekomunikasi. Jarak jauh. Doktor itu di Kuala Lumpur, pesakit itu di Kelantan, tapi secara talian, atas talian, boleh diperiksa penyakitnya. Telekesihatan. Sebagai contoh, nama. Nama apa? Apa saja nama boleh. Kalau saya pilih nama apps yang digunakan. Contoh, tak kisah. Sebagai contoh, antara kemudahan telekomunikasi yang digunakan adalah video call WhatsApp dan juga Skype dan lain-lain. So, namanya apa? Video call WhatsApp tadi. Skype. Itu nama software. Nama apps tu. Tu contoh. So, maka lengkaplah 2 perenggan. 3 markah perenggan pertama, 3 markah perenggan kedua, melengkapkan 6 markah anda untuk peperiksaan. So, saya harap melalui penerangan saya ini, maka bila kita buka aja sekolah nanti, anda akan dapat menjawab exam dengan senyum. Biar orang yang cikgu yang jaga subjek geografi exam tu, kenapa kelas ni semua senyum?
Gila ke kelas ni? Bukan. Tapi anda hebat menjawab. Senyum sebab dah pandai menjawab esei. Itu yang kita nak. Okay? So, dengan itu, saya habis kelas hari ini. Kita dah menggunakan masa selama, Masya Allah, 10 minit 17 saat juga. Maksudnya lebih 10 minit juga. Allah. So, saya tak nak panjang dah. So, kata kunci yang keempat yang terakhir adalah Johor. J-O-H-O-R. Semua huruf kecil rapat-rapat. Johor. So, saya akhiri kelas kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.